Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa azwajihi wa ashabihi wal qarabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya hormati dan imam, seluruh ahli dan kuasa, para asatizah dan tuan guru, alim ulama, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah yang tidak dapat disenaraikan nama seorang demi seorang. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini, sama ada hadir secara langsung ataupun tidak langsung, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkati oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali syukur kita pada Allah Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur pada Allah Ta'ala dengan segala nikmatnya. Pertama sekali nikmat iman dan Islam, istiqamah sampai malam ini, alhamdulillah. Seterusnya nikmat masa lapang, nikmat umur yang panjang, nikmat kehidupan, semuanya nikmat. Syukur kita pada Allah Ta'ala. Nescaya Allah janjikan, aku tambahkan pada kalian. Jadi kita ni malam ni pejam celik. Tak silap saya, hari ini dah masuk hari yang ke-6 dalam bulan Rejab, malam yang ke-7. Subhanallah. Masa bukan makin panjang, bahkan masa kita ni makin pendek. Sehingga Nabi ajarkan kita masuk saja Rejab, ada doa khusus yang Nabi ajar. Minta berkat dalam bulan ni, minta berkat pada bulan depan Syaban, minta sampai Ramadan. Tuan-tuan bayangkan Nabi ajak kita ni kerana kita nak nampakkan Ramadan itu 2 bulan sebelum dah diajarkan.
Cuba kalau kita disebutkan Nabi, kita saat mana syurga ada akan datang 2 bulan lagi, agak-agak kita ni nak duduk saja. Ataupun kematian kita ni dijanjikan mati sekian-sekian, nampak tarikh kita, nescaya itu lebih berat lagi. Sehingga pernah kita bicarakan dalam kitab kita ini, sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah menyatakan, fikir kamu ini 1 saat sahaja lebih mulia daripada buat ibadat selama 70 tahun. Maknanya dalam hidup kita ni, apa benda pun kena fikir. Tak boleh buat kerja yang ni, buat kerja yang ni. Tak boleh ibadat yang ni, buat ibadat yang ni. Tak boleh buat yang tu, buat juga. Ini yang disebutkan fikir. Tapi fikir kita ni tak kat dunia. Tapi fikiran Abdullah bin Abbas itu diceritakan bila Nabi tanya, apa yang kamu fikir? Maka yang aku fikirkan bagaimana saat mati huru hara yang ketika itu. Allahu Akbar. Dia sebutkan macam mana perjalanan sahabat Nabi. Allah buka kat mereka ni, fikiran mereka bukan dunia semata-mata, tetapi mereka tidak tinggal dunia begitu sahaja. Itu contoh yang terbaik. Jadi alhamdulillah, kita sambung balik pengajian kita dalam kitab Al-Jawharil Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Kita masuk pada bab yang kedua pada menyatakan Al-Babul Tsani fi Fadilah La ilaha illallah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullahu ta'ala. Kita sambung pada muka surat yang ke-26. Muka surat 26. Betul juga saya perasan lah, saya sebut bulan 12. Saya tak main dah, main tahun depan. Rupanya bulan 1 tak boleh main. Allah Ta'ala nak tunjuk betul. Kata lagi, tak boleh main sebut. Alhamdulillah, bulan 2 sampai balik. Syukur kepada Allah Ta'ala. Dan cedera daripada Abdul Wahid bin Zaid, bahwasanya berkata, ia adalah aku pada perahu, maka dicampakkan akan kami oleh angin ke pulau. Maka keluar kami ke pulau itu, maka kami lihat seorang lelaki menyembah berhala. Maka kami katakan baginda. Baik. Yang pertama sebelum saya sebut apa katanya, diceritakan bagaimana kisah Abdul Wahid bin Zaid ini naik perahu. Kita bahasa muda kita, naik sampan tak, naik bot tak, naik perahu pun bahasa betul lah. Dibawa ni, ayah bawa dia ni, angin tolak ni, pergi jumpa satu pulau. Dia pulau ni bukan tepi-tepi, dan dia pulau hak kecil tengah-tengah tu. Tiba-tiba mereka jumpa seorang lelaki duduk tengah pulau, duduk sembah berhala. Baik. Kemudian dikatakan, engkau sembah berhala, dan ada pada kami orang yang tahu berbuat seumpamanya. Itu berita dalam ramai-ramai Zaid dan Abdul Wahid bin Zaid ini. Diceritakan kami ni dicampakkan, dilemparkan, di angin tolak pergi ke pulau, jumpa seorang lelaki duduk sembah berhala. Dia sebut, di antara kami sebut, apa yang kamu sembah tu, kami tahu cara nak buat ke mana. Dia buat apa tu. Kalau patung bentuk petak ni kami tahu. Kalau bentuk bujang ni kami tahu. Kami reti nak buat apa yang kamu sembah tu, berhala tu. Maka berkata, ia siapa yang kamu sembah? Bila mereka tanya, mereka beritahu kat dia, apa yang kamu sembah ni kami tahu nak buat. Maka berkata, ia siapa yang kamu sembah? Maka kata kami, ditanya balik oleh laki-laki tadi, apa sembah apa? Dan aku sembah ni yang petang nak buat, apa sembah apa? Maka kata kami, baginya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kami sembah akan Tuhan yang pada langit itu arasnya, dan pada bumi itu penamparnya, yakni penghamparnya, dan pada laut itu jalannya. Jawablah tim-tim yang dihanyutkan ke pulau ini. Berkata, kami sembah Tuhan yang pada langit itu arasnya, bumi itu hamparannya, laut itu jalannya. Ataupun kita sebut dalam Al-Quran,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada yang menciptakan langit, bumi, siang, malam itu Allah Ta'ala. Baik. Maka dikatakan pula dan berkata, ia siapa yang memberi ketahui akan kamu dengan dia. Tanya laki-laki tadi tanya, siapa kita apa lagu ni? Semua Tuhan ni, langit, bumi, apa semua ni. Kata, kami telah membangkit ia kepada kami akan Rasul. Kita apa lagu tu juga tak kenal soal bangkit tu, kenal tu melalui siapa yang jasa besar dia, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nabi lah. Sebab tu kita jangan lupa Nabi. Ada orang dia percaya kat Tuhan, Nabi tolong tak sampai ajak dia tu. Ya, la ilaha illallah wa tidak tu, tak ada Muhammad Rasulullah. Kalau Islam syahadatain kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka diceritakan kami dibangkitkan oleh seorang Rasul. Berkata ia, laki-laki tadi ni ada berjumpa di sembah berhala ni, apa yang diperbuat dengan Rasul? Kata kami pula, Abdul Wahid dan sahabat-sahabat dia yang lain ni telah diqabah, yakni diambil akan dia oleh milik kepadanya. Berkata ia lagi, adakah tinggal pada kamu daripada alamatnya suatu? Kata kami, bahkan iaitu Kitabul Malik. Kata ia lagi, laki-laki ni, adakah pada kamu suatu? Maka kami baca atasnya surah Ar-Rahman. Maka sentiasa lelaki itu menangis sehingga habis surah itu. Baik dia bertanya, sebut kata, hampa ni ada Rasul, hampa dan juga apa ni, apa yang dibuat oleh Rasul? Kata mereka, Rasul ni Allah Nabi dah wafat kan? Apa yang dia tinggalkan apa? Ada alamat apa ada? Ada, tinggal Quran. Kitabul Malik. Habis itu, apa yang boleh kamu buktikan Quran ni? Apa yang ada pada kamu tentang Quran ni? Mereka bacakan surah Ar-Rahman, satu surah. Maka laki-laki tadi yang semua berhala ni sentiasa menangis sampai habis surah itu. Allahu Akbar. Surah ni tuan-tuan, antara surah yang kita katakan kita tak reti pun, tak faham bahasa Arab pun, kita dengar kadang-kadang kita terasa. Pasal dia ulang, kita dia kata Allah. Tambah kita ngaji lagi faham dah. Nikmat apa lagi apa nak dusta? Nikmat apa lagi apa nak kata dak pada Allah? Nikmat apa lagi yang tak percaya? Bahasa itulah Allah ulang kata, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Laki-laki tadi ni teriak. Bahasa kita kata teriak sampai habis baca surah tu. Baik. Kemudian dikatakan pula, berkata ia, tiada sayugianya bahawa dimaksiatkan akan empunya kalam ini. Kemudian kami lentangkan atasnya akan Islam. Maka Islamlah ia. Dengar surah Ar-Rahman, teriak dia ini sehingga dia kata tak ada pasal aku nak buat maksiat dekat Tuhan punya kalam ini, Allah Ta'ala. Aku tak boleh buat. Kalau aku buat jahat juga, aku ni memang teruk lah. Kalau aku buat lagi kejahatan, zina, maksiat, segala berhala, aku sembah apa pun, tak boleh. Maka kami bentangkan, maksudnya apa? Dia terangkan tentang Islam padanya. Maka tidak ada yang dia tolak, langsung Islam lah dia. Allahu Akbar. Ada orang masuk Islam kerana surah Ar-Rahman. Sayyidina Umar Al-Khattab, Toha kan? Quran ni naknya tuan-tuan. Kita ada penat rupanya dengan Quran saja boleh orang masuk Islam. Cuma kita hari ni orang Islam tak baca Quran. Tu yang Islam liberal, tu yang Islam ngok-ngek dia jadi Islam. Lagu mana kita kata Islam di kamu ikut? Mana ada ni? Islam main bola sebelah pendek, main bening. Kayuh gerek pun sebelah pendek, Islam juga. Itu yang jadi masalah. Pasal Islam Allah bagi Quran, tak ambil beli Quran.
Musim Covid pula tak boleh pergi masjid. Allah, Quran berapa pula sebulan. Ni Quran tu prepare ni, buat Ramadan. Cik, Abang Bin tu nampak. Awak ambil kain basah lah. Ni Ramadan tak lama. Ingatkan nak baca, rupanya lah. Buat Ramadan. La ilaha illallah. Subhanallah. Dan katanya lagi, dan kami bawakan dia serta kami di dalam perahu. Mereka tadi sesat di dalam pulau, jumpa dia, cerita pihak tadi tu, jom ikut kami. Tak payah duduk dalam pulau ni lah, jom pulang. Bahasa mudah dia, kalau orang tu dia nak berubah, jangan biar dia duduk tempat yang dia dahulu jahil. Bawa dia hijrah. Tak payah duduk tinggal dalam tu. Hampa Islam dia, hampa keluar pergi, dia jadi balik. Macam tu cara konsep dakwah. Baik. Maka dikatanya lagi, maka tatkala kelam malam dan sembahyang kami akan isyak. Duduk dalam perahu ni kelam, waktu isyak lah bahasa mudah dia. Waktu isyak ni kami pun sembahyang. Mengambil kaminya akan tempat tidur kami. Kan? Habis sembahyang isyak kami pun nak tidur lah. Ceritanya Abdul Wahid bin Zaid ini. Maka berkata ia bagi kami, adakah Tuhan yang kamu tunjuk akan daku atasnya tidur ia? Dia tanya, biasalah orang Muslim Islam ni dia tanya macam-macam. Kita orang Islam yang buat pandai nyari, kan? Kita yang tu buat fikir nyari. Tuhan ni buat Covid ni, dia kena swab test lah? Belum. Pasal apa ada pitrai tu tak boleh fikir kita ni. Kawan tu tak yang masuk Israel tengok dia boleh sembahyang, dia pergi kau kena tidur. Dia tanya saya dengan tidur ni, Tuhan nampak tidak? Tuhan yang bercerita kat aku ni, yang aku masuk sekali ni, tidak tak dia? Kata kami, tetap dia huwa yuhyi wa la yumiit. Allah ni, dia hidup, dia tak mati-mati. Bahasa mudah betul tak? Tetapi ia yang hidup, yang berdiri dengan sendiri, tiada tidur ia. Diceritakan pada laki-laki yang sudah masuk Islam ini. Katanya lagi, sejahat hamba sejahat-jahat hamba itu kamu tidur kamu. Sejahat hamba itu kamu tidur kamu, dan Tuhan kamu tiada tidur. Sejahat hamba ni tidur, tetapi Tuhan kamu tak tidur. Kamu tidurlah, Allah duk jaga. Sedialah untuk. Dan tatkala sampai kami ke darat, di perjalanan mereka ni dari satu pulau, dah masuk malam, selesai dah tanya soal jawab pasal tidur Tuhan tidur ke tak, kami pun tak nak sampai tak darat dah. Kami himpun baginya sesuatu daripada darahim, yakni dirham. Kumpul lah kawan duk pulau, mana ada beli belah apa, ada makan ulang, mana ada ni sama betul ya, kan? Nak main duduk darat ni, modal kena ada. Hari ni siapa kata hidup tak perlu duit? Nak masuk kecil pun RM5 ada, RM1 pun ada. Tempat pelancongan RM1. Untung ni kau yang kecilnya. Kan? Dia kan buat apa, dia duduk kerah di kursi meja buruk tu, RM1. Pakai duit belakang kawan ni nak main kat darat. Dia pun nak pergi modal, bahasa mudah betul lah. Kita ni, kalau jumpa orang susah, kalau dia tak ada apa, kita ambil cara bagi modal untuk dia bergerak. Kita jumpa orang tu main tempat kita, tak ada apa ni, saya minta maaf, saya mau tidur sini satu malam, saya tak ada apa. Esok ni kita main, ada 50 ke? Nah, ni modal ha? Buat hal jalan kira saja. Jangan duduk biar dia lagi duduk lama minggu tak ni, kan? Kita pula duduk maki dia, boleh pahala pada dia pula. Kita buat cara ni tak nampak orang susah. Saya belajar dengan tempat saya, ada seorang pengurusi, dia ajar ada orang main susah. Tahu lah, dia ni tak tahu nak pergi mana pasal tak ada duit. Nak jalan, naik teksi, naik apa, beli apa tak ada. Okey, bagi modal 50. Ni, buat hang ke cari makan. Tengok-tengok, dia main lagi pula malam tu. Tanya dia, ada lagi berarti? Ada 30 lagi. Apa ada lagi? Keluar cari kerja lagi. Tak dapat lagi, bagi lagi. Tapi, kita ajak dia, aku bagi ke hang, bukan suruh hang kau ni. Aku suruh bagi hang, suruh hang gerak. Cara dia macam ni lah. Kan? Bagilah kami ni akan dirham. Maka katanya, apa ini? Kawan lelaki-lelaki semua pahala masuk Islam ni, dia kumpul bagi dirham kat dia. Dia tanya apa dia ni? Maka kata kami, bekal atas diri kamu. Buat bekal lah di atas dunia ni, kan? Lalu jumpa kedai runcit, RM1 ayak mineral, kami beli betul, bayar RM1. Itulah maksud dia ni, bekal atas diri kamu. Katanya,
Kamu tunjuk akan aku jalan yang tiada aku lihat akan kamu menjalani akan dia. Adalah aku sembah akan yang lain daripadanya. Allah. Hampa ni tunjuk kat aku kan? Hampa ni tunjuk kat aku suruh apa? Aku percaya Tuhan yang pun dari tak nampak kan? Tiba-tiba kamu ni minta aku sembah lain daripada Tuhan. Kata percaya dengan Tuhan. Tuhan ni langit, bumi, laut dan segala bagainya kan? Tiba-tiba kamu ni aku sembah akan yang lain daripadanya. Maka tiada ia sia-siakan aku. Maka adakah ia mensia-siakan akan daku sekarang? Kemudian daripada aku sembah akan dia. Dia kata, dah apa kata Tuhan, apa ni semua hak serta aku macam-macam. Apa ada bagi kat aku gantung kat dia ham ni? Kenapa? Kan? Kenapa apa dah suruh gantung? Maka dikatakan dalam kisah ni lagi. Maka tak sekala kemudian daripada tiga hari adalah lelaki itu dalam nazar hendak mati. Cerita dia keluar daripada tu 3 hari lepas tu dia pun dengan kawan lelaki berhala sembah tadi tu, dia masuk Islam, dia main kendaraan, dia kesihatan dia agak terganggu, dia sampai nazar nak mati lah. Baik. Maka dikatakan, maka aku datang kepadanya dan aku kata baginya, adakah bagi kamu hajat? Dia tanya orang nak mati, lelaki-lelaki yang sembah berhala tu. Maka katanya, telah menunaikan segala hajatku oleh Tuhan yang mengeluarkan abdaku daripada pulau. Cukup dah tu pun. Nah, keluar aku dari tempat elok, alhamdulillah dah. Daripada aku tak main surau, dah main surau, alhamdulillah dah. Daripada aku tak main mengaji dulu, kaki mengaji dulu, kaki sembang. Habis mayat maghrib, balut. Kampung dulu punya style. Habis maghrib, isyak nak pergi maghrib, balut dia. Dah kawan gelintir, siapa paling banyak balut malam tu. Dah trend rubah dah. Tak mengaji jadi pelik. Hak duk report tu dia pula rasa awak aku seorang ya. Dulu dah siapa mengaji tu nampak buat bagus duk report. Dulu lagu tu dah zaman berubah, zaman teknologi canggih. Orang tak main mengaji pun boleh mengaji online. Allahu Akbar. Kan musim PKP kami di Penang ketat lagi. Tak sangka pula di Penang kena PKP. Padahal Kedah pun sama juga. Sepa PKP long-long pula. Tapi tak apalah. Bila kita pegang prinsip, kita redha dengan apa pun. Baiklah PKP ke, PKPP ke, PKPK ke, ikut P lah apa pun. Yang satu sahaja kita ingat, jangan ada PKP di antara kita dengan Allah Ta'ala. Maksudnya rentang diri tak boleh. Jangan ada hubungan kita dengan rentang kau ingat Allah. Jangan tutup pula jalan ingatan, jalan ibadat, jalan puasa, jalan zikir, jalan baca Quran. Jangan tutup yang tu. Walaupun sekatan kita banyak di jalan yang tu, jangan sekat kita langsung hubungan Allah Ta'ala. Ni banyak orang, dia jadi stres tak semayang, dia jadi beban. Malah aku mau tak boleh pergi tahun ni, rindu, mau tak boleh jumpa, tak boleh rendah. Tahun ni dah roblok, sikit-sikit kena. Dah kali dia bawa keluar segala kejahatan dia, habis rosak. Allah uji ni benarnya. Allah nak tengok, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan, siapa terbaik kali? Bila kena ujian, awak ujian dunia ni pun tak tahan dah. Macam mana ujian di akhirat? Kalau lagi berat, ya Allah, tak kata lah. Ya. Kalau tak ada lah, Nabi kata betul lah apa yang kamu fikir, wahai Ibnu Abbas. Fikir nak mati pun risau dah. Kita ni COVID benda tak nampak. Sampai bila nak habis ni tak? Wallahu a'lam. Serah ke Allah. Bila kita serah ke Allah, Allah tahu tak hati kita ni serah kat dia? Dia tahu lah. Bila dia tahu, dia izin nak kita main surah. Alhamdulillah boleh main. Dia tutup sah, dia buka pula. Tutup sah, buka pula. Biasalah tu. Tak main masjid pun mayang jemaah di rumah. Lagu tu lah hubungan kita. Jangan putih pula. Saya tak, kalau nak semayang jemaah kat surau rumah, dah rugilah. Kita bukan Tuhan dengan Allah Ta'ala di surau je, di rumah pun tu Tuhan kita juga. Sama lagu tu saja. Subhanallah. Baik. Bila ditanyakan pula, adakah bagi kamu hajat? Maka jawabnya, telah menunaikan segala hajatku oleh Tuhan yang mengeluarkan daku daripada pulau. Dan tidur aku di sisinya
maka melihat aku di dalam tidurku akan satu jariah daripada anak bidadari di dalam raudhah yang hijau. Dan berkata ia, segerakan olehmu dengan dia, sungguhnya telah panjanglah rinduku padanya. Maka jaga aku daripada tidur, dan saatnya telah mati ia, maka aku tanamkan ia. Allahu Akbar. Katanya dalam kisah ini, bila kawan nazak, kawan ni terbaring, duk jaga-jaga, terbaring, tidur sekali. Macam kita tengok lah, orang jaga di hospital, kawan tu nazak, kali-kali mata ngantuk juga, kan? Dia jaga kawan tu duduk kapal seorang-seorang dia pula kham juga. Sama naik dengan kawan tu. Dr. Mac silap cucuk dia pula, kan? Dr. duduk main tangan tak kawan tu, dia Dr. Mac angkat. Yes, dia pun tak sedar. Dia tubuh kawan tu biasa. Maka kawan tu pula tu, kan? Jangan dia buat main, kan? Cerita dia, bila dia tidur dia mimpi bidadari ni bagi tahu, segerakan urusan dia ni, jaga dari mimpi, mati terus. Mati dah lah masa muda dia, terus dia urus dengan segera. Dan katanya lagi, dan tidur aku pada demikian malam itu, maka aku lihat akan dia di dalam tidurku, dan di atas kepalanya mahkota, dan antara dua tangannya hurul ain, anak bidadari, padahal membaca ia. Dikatakan kawan yang Abdul Wahid bin Zaid ni, bila dia tidur selepas malam kawan tu mati dah, dia tidur pula, dia mimpi pula kawan tu duduk dalam dan bersama bidadari. Allahu Akbar. Nah, maka dikatakan padahal membaca ia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Artinya, dan segala malaikat masuk mereka itu atas ahli syurga daripada tiap-tiap pintu. Padahal berkata mereka itu bagi ahli syurga, sejahteralah atas engkau dengan sebab sabar kamu, maka sebaik-baik kesudahan kampung kamu adalah syurga. Allahu Akbar. Sabar kita boleh sabar dah ini. Kalau sabar dari Quran sebut dah, orang yang sabar ni Allah Ta'ala bagi dia balik kampung, nama dia kampung syurga. Kita dah balik kampung Al-Ustaz, balik kampung Johor, kan? Tak boleh tutup khantam diri, tak boleh balik. Saya tuan-tuan, start daripada tak kata tak boleh khantam tu, memang tak khantam. Malam ni full khantam. Tapi hebatlah, dia tutup tu tanda, turun lengkap. Sampai kat polis, buka polis ni cakap banyak, Syekh kuliah mana malam ni? Syekh tak boleh, apa tak bagus juga, aku boleh hentak hari-hari. Syekh silap main tu, ini ada kau tak Syekh tak main bawa apa menjawab Melayu tadi kan, Syekh kuliah mana malam ni? Aku tak ni geng ngaji ni, Syekh juga. Kata kuliah kat Mogong. Mana masjid Mogong? Oh beritahu dah ada surau tamu Mogong dia. Okay, Syekh selamat dia dah Syekh. Nak lah jadi Syekh, hentak sehari ya Syekh tu. Hentak hari tak tahu lah Maulana ke Maulana, mau ada bagi. Subhanallah. Baik. Dan dikatakan pula qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan oleh kamu akan zakat badan kamu dengan sebab berkata la ilaha illallah, yakni dengan sebab Islamlah kamu. Nabi sebut kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita Islam, tapi ada tak kita sentiasa update Islam kita? Kata Islam, kata la ilaha illallah, bila lah kita percaya dengan la ilaha illallah? Zaman sekolah dulu, ustaz dia sebut dulu la ilaha illallah, Tuhan kita Allah, Tuhan kita Allah. La ni tak berasa macam Tuhan Allah dah, kan? Dia tunggulah bila lah air sinar nak keluar, mujur lah air sinar keluar, tak keluar air sinar tak makan buah dah. Orang duduk di belah pedalaman mana ada air sinar, ATM pun memang hidup elok ya. Kita je, aku ni lepas dapat air sinar rasa lega hidup ni. Mujur lah, timbul juga dalam bank ATM ku air sinar, tak timbul aku datang lah, tak makan bini aku dah. Murung apa? Ada orang sampai tak ada simpanan KWSP air sinar pun tak ada, elok je hidup, kan? Saya cerita kat tuan-tuan seorang, ada seorang tu guru ni, satu hari pun
dia tak pernah belajar di sekolah menengah, sekolah bahasa muda dia, sekolah kerajaan. Dia hanya duduk di pondok saja dari kecil sampai dia terus mengajar, terus buka sekolah. Maksudnya pondok yang hidup dia. Tak ada istilah kemasaan menengah, tak ada. Dia kata sehari pun saya tak pernah jejak di sekolah lagu ni. Tapi hari ini tuan-tuan, subhanallah, Allah tunjuk orang ngaji pondok jangan kita pandang lekeh. Rupanya Allah buat naik lebih pada orang yang tak mengaji pondok. Oh, kita kata kita ni kena ngaji, ambil ni ngaji sekolah menengah kena. Ya memang boleh, tapi jangan anggap lekehnya orang ngaji agama. Ada hari ni sebut bila Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Mutalib Ma'aruf. Lama dah dia buat kerja dakwah. Dia cerita start dia buat kerja dakwah, naik motor Honda petak pergi kat India pun kata silap dia tak murah. Dia cerita dari pondok pergi masjid, contoh kalau main sini, dia kata start tolak di sana, jangan berhenti kot jalan sampai di masjid baru mampu motor tu. Nak balik sekejap lagi, jemaah tolak pula di pondok nanti baru mampu pula motor tu. Kalau mampu kot jalan, dia kata pakat dia tolak orang-orang. Pasal payah start dia tak. Pasal lagi jemaah lagi, tolong jangan balik dari orang, tolong tolak lah. Tolak tu dia dia tu kira jalan tu sampai pondok lah. Dia kata kalau traffic light tu dia buat saja nampak kedai tapi tu kena jalan. Kalau tu jalan tu kena tolak pula dia dah. Dia agak waktu tu mula dari situ. Dulu rasa susah. Hari ni tuan-tuan pergi di Langkawi kan. Dia hari ni bukan dekat ustaz, dia jadi usahawan. Adanya apa? Kita panggil perkara tempat orang lebih ni ada macam chalet kan, resort. Ada resort di Pantai Cenang. Ada apa? Hotel, ada ibarat hotel di Kubang Semang. Ada masjid, ada yayasan. Dia pula kontraktor buat rumah melalui depa ni tim hebat. Orang mengaji agama. Wah kita takut Ustaz, anak saya ni kan tak mengaji agama Ustaz. Tapi rasa masa depan dia lah, masa depan apa? Masa depan lagi cerah lah. Kan? Kita hidup bersah-sah lah. Awal-awal sekali bisik kat telinga tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah besar, Allah besar. Tapi kita duduk kecil kat dia juga. Risau kan? Dia ngaji agama Islam. Biarlah dia Islam juga Ustaz kan, dia tak Islam, cuma dia mengaji lah, bukan mengaji bahagian Islam. Tapi saya dia duduk samping saya, maknanya dia dengar Allah Ta'ala ni tipis-tipis, kadang percaya, kadang percaya. Subhanallah. Nabi ajak kita ni tunaikan zakat badan kita dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Zakat duit, keluar bayar fitrah apa tu. Zakat untuk diri, la ilaha illallah tak lepas dalam hidup kita. Perbanyakkan kalimat la ilaha illallah. Saya teringat satu orang ni, Tuan Guru Haji Hasbullah di Muar Johor. Umur dia hari ni 100 lebih dah silap saya. 100 lebih. Muka dia erah-erah arwah Tuan Guru yang Aziz. Kalau kata sesesnya dalam muka dia erah-erah. Dia ni umur panjang sampai 100 lebih. Saya pernah duduk di Muar juga beberapa bulan. Duduk dengan dia juga, sempat mengaji dengan dia. Diceritakan anak murid dia, anak buah dia cerita kat kami, antara benda yang mereka tanya pasal apa ni Tuan Guru boleh umur panjang. Bayangkan umur 100 lebih buat kereta sendiri. Kita jumpa lah ni teruk lah. Tersadai betul ya. Dia kata dia ni nyusah Kita tanya awak lah lama tak nampak. Dia jaga pok dia bongkar kat rumah. Tak nampak. Maksudnya tak boleh buat apa dah. Tapi ni tak. Anak buah dia cerita, dia bawa kereta bukan takkan bawa laju masuk. Tu kita pelik. Tanya dia, apa amalan Tuan Guru? Apa yang boleh Allah bagi macam-macam ni? Dia kata antara benda yang dia tak tinggal dalam hidup dia, la ilaha illallah, sebanyak-banyak mungkin tak tinggal semua. Benda yang dia tak tinggal juga, yang kedua, salawat kat Nabi. Tak tinggal langsung kat Nabi. Yang ketiga, dia tak tinggal istighfar, astagfirullahaladzim, hidup kita ampun. Ingat ke Allah, ingat ke Rasul, kenang dosa dia ni. Lagu tu kita ada ingat, tapi dosa ada hanyut betul juga. Biasa nanti pandai-pandai Allah tahu lah nak buat kemana kat saya. Memang Allah tahu buat kemana saya, tapi Allah tengok apa yang kita buat atas dunia ni. Subhanallah. Baik.
Dan dikatakan daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi SAW, barang siapa berkata la ilaha illallah, keluar daripada mulutnya satu burung yang hijau bagi dua sayap putih keduanya, ditakhtakan keduanya dengan mutiara dan yakut, naik ia kepada langit, maka didengar baginya dengung, yakni dengung di bawah aras seperti dengung ibu madu. Maka dikatakan baginya, diam olehmu. Maka katanya, tiada hingga diampunkan bagi taulanku. Maka diampun bagi yang berkata. Kemudian dijadikan bagi burung itu 70 lidah meminta ampun dia bagi taulannya hingga hari kiamat. Allah, orang yang sebut la ilaha illallah ni, Allah berikan burung-burung ini 70 sentiasa minta Allah ampunkan, cik ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita minta ampun dalam satu bab, Allah hadirkan burung-burung pula minta pula dengan kita. Macam kita main malam ni, malaikat tolong minta ampun untuk kita. Allahumma ufir lahu warhamhu. Siapa main dalam masjid, main dalam surah, main majlis ilmu, malaikat sentiasa minta Allahumma ufir lahu warhamhu. Allah ampun dosa mereka, rahmati mereka, kasih sayang mereka. Subhanallah. Itu orang yang sebut kalimat la ilaha illallah. Saya bila terima kalimat la ilaha illallah ni, dalam semayang kita pun kita tak pernah tinggal kalimat ni. Pada dua tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi satu isu sikit kan. Bila angkat asyhadu an la ilaha illallah, pakai pangkat jari. Pangkat jari ni dia macam-macam versi. Ada orang dia musik kan, ada orang yang tak tuan. Kita kata dia main mana? Baik. Sebenarnya semua ada dalil. Yang kata jari dia bergerak ni kita nampak macam dia ni ikhti, bukan takti. Itu pada pandangan mazhab Imam Maliki, angkatan asyhadu an la ilaha illallah, gerak kiri kanan secara perlahan. Dia kata tang tu dalam kitab kata perlahan, kita ni tutur lagi bagi kawalin pula kan, kawalin tak khusyuk. Tunggu saya Ustaz Somad kata, kalau kamu tengok, ada orang tanya dia, macam mana Ustaz kalau kita solat tiba-tiba orang sebelah kita baju ganggu pandangan kita tu, dia pun gedik mata itu ternampak. Dia kata ketika itu kalau kamu bayang kalau jengking atau ulat boleh katok tu, bayang. Tapi sebab dalam bayang kita kalau mereka ada jengking boleh katok, ulat boleh katok, ni dia buat warung ulat, dia sudah orang baking. Orang tak ada boleh katok benda tu. Tapi macam tu dia kata, kalau main tu dia duduk lajak lebih. Sebab dalam kitab saya baca, dia kiri kanan, goyang pelan-pelan. Itu pada pandangan mazhab Maliki. Bagi pada pandangan mazhab Allah Sayyidina Muhammad, Imam Hanafi, imam paling tua sekali, dia punya angkat jari dia, asyhadu an la ilaha illallah. Angkat tang la ilaha, turun ke tang illallah, habis. Sampai habis itu turun dulu ya. Itu Hanafi. Dia main dekat Syafi'i, beza pula. Kita pada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Sambung doa pula, Allahumma inni a'udzubika Allahumma a'inni ala dzikra min al-qabr. Allahumma inni apa? Sampai doa yang Nabi ajak tu, minta fitnah dajjal apa tu. Sampai nak bagi salam, baru turun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i. Imam Hambali lagi dajjal lagi. Dia punya doa tak angkat jari ni berbeza lagi. Dia punya setiap kalimat Allah dia akan angkat. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum nabi wa rahmatullah. Hak ada Allah saja, naik turun. Jadi kalau tuan-tuan pergi Mekah, kan ada orang turun. Hanafi. Kalau dia cekik, Maliki. Kalau dia duk ada ulang dengan telefon ni, Hambali. Tapi kalau Syafi'i angkat, dia duduk still macam tu, sampailah bagi salam. Yang tu malu gaduh orang ni. Kan? Kawan yang gerak jari, kita kata bid'ah. Bukan bid'ah kalau dia betul Maliki. Tapi kita ni nama Maliki, ikut semua Maliki.
ngaji dak pun. Kan? Saya nama Hambali tak ikut mazhab Hambali, tetap Syafi'i juga. Lagu tu lah. Kita duduk di suasana tempat kita Asia Tenggara ni boleh katakan mazhab Syafi'i. Kan? Kita ikut ni dah kita duduk je lawan. Syafi'i yang komen hari ni, Syafi'i hari ni hadis banyak poin. Komen di Imam Syafi'i kita siapa? Baik, kita pakai sikit lah. Maka apabila adalah pada hari kiamat datang demikian burung itu menolong dan menunjuk akan taulannya kepada syurga. Allah Ta'ala hantar burung-burung ni bagi jalan pada kita untuk menuju syurga Allah Ta'ala. Antara benda yang penting dalam hidup kita tuan-tuan, kalimat ni bukan takat pakai waktu kita hidup. Apa semua ni nak mati pun minta hatu juga kalimat yang kita nak belah kita. Sebab tu saya pernah satu hari saya ada pergi satu tempat, saya sebut doa, saya baca doa waktu semayang. Terus antara doa yang bunyi, Allahumma akhir hayatina bi kalimati la ilaha illallah. Saya punya maksud dia, ya Allah, kau akhirkan kematian kami dengan kalimat la ilaha illallah. Lepas tu mai seorang tu mai habis kuliah, Ustaz baca tadi silap. Saya kata silap apa? Ustaz minta bagi mati lambat, ya Allah akhirkan aku, bagi aku mati lambat. Lepas tu lambat sebut la ilaha illallah. Nah, saya kata nawai tu saya minta waktu akhir tu, waktu nak mati tu Allah bagi mati dengan sebut kalimat. Dia kata tak, nak kena sebut dia adalah sana ada. Dia suruh baca Allahumma khtim lana bi kalimati la ilaha illallah. Macam kita baca Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Dia nak Allahumma khtim lana bi kalimati la ilaha illallah. Saya kata ni akhir ni. Sebab tu saya kata jangan pegang satu, akhir lewat. Bukan lewat saja, maksudnya akhir ni. Lah ni dah awal. Kan? Waktu nak akhir nak mati tu lah maksud saya. Lepas tu saya rujuk pada seorang syekh ni. Syekh kata dia tu hanya reti tang bahasa Arab, dia tak reti tang apa niat kita minta. Kita minta ya tuan-tuan, boleh minta apa saja. Ya Allah bagi aku panjang umur, boleh. Ya Allah bagilah aku mati lambat lagi, boleh. Minta maknanya boleh saja. Cuma saya dalam doa ni syekh kata terikat. Pasal doa yang Ustaz minta, dia tak tahu niat kita yang minta. Tu kata kita kan boleh tuduh niat kawan tu, kan? Niat akhir. Akhir ni memanglah kalau kita bahasa kita Melayu, lewat. Ya Allah mati lewat. Ya Allah mati lewat. Awak kalau mati lewat pun salah. Tak salah, mati lewat. Tapi mati lewat dalam keadaan yang baik. Yang tu yang kita nak. Jadi saya kira mungkin sekali tu dahulu saya ikut SOP lah. Kalau minta wanti isyak di Kedah, mungkin isyak pun nak wanti kan. Di tempat kami pun macam tu juga. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah yang kurang kelemahan daripada saya sendiri. Hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, umur panjang dan rezeki, kita doa banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala ni paling tidak tuan-tuan, Ramadan akan datang sampai kat kita dan boleh main macam biasa. Itulah kita ada minta banyak-banyak. Jadi insyaAllah lepas habis main isyak, kita ada baca tahlil sikit lah yang berhajat kan. Jadi itu sahaja yang boleh saya kongsikan. Juga ada tabung yang saya bawa untuk makan kami. InsyaAllah lah boleh, kalau tuan-tuan ada zakat, infak, wakaf dan sebagainya, boleh turut menyumbang. Ada juga barang sewa sikit yang saya bawa nanti. Setelah itu ada yang buat mata, minyak angin dan minyak atar dan sabun. Kerepek tak ada lah, kerepek tak ada. Ikan bilis pun tak ada. Ya tak? Musim PKP kan, nak bukui pun tak ada. Sabah nak hantar pun tak ada. Saya pun tak kuliah banyak. Jadi alhamdulillah tuan-tuan orang banyak. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa jaga kita ni dalam ingatannya insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi thana'a 'alaika kama athnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم
وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه به يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونوليها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأزواجه وأصحابه والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا وخصوصا على هذه النية ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ووالديهم ومشايخنا ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم اجعله في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم هم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر والنحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.